Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk video tutorial kali ini, saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat iklan dalam sesi sebelum ini. Jadi untuk kita buat iklan ni ada banyak cara yang kita boleh buat, tapi untuk kali ini saya nak tunjuk cara yang paling simple. Nanti kemudian saya akan buat lagi yang lebih teknikal lah. Tapi untuk kali ini saya akan tunjukkan objektif yang paling simple, iaitu objektif trafik. Yang mana sebelum kita nak mulakan buat iklan ni, tuan-tuan dan puan kena pastikan ada akaun Facebook peribadi ya. Akaun Facebook peribadi bukan akaun page tau. Jadi pertama sekali buka akaun Facebook peribadi kita, tuan-tuan dan puan buka ni adalah profil kita. Di sebelah kiri ni, okay, kita reload kejap. Okay, di sebelah kiri ni tuan-tuan tengok ni, pergi dekat see more dan nanti carilah Ad Manager. Dan dekat sini buka Ad Manager ni. Kemudian bila buka dekat manager ni, kita akan nampaklah kita punya account ads kita. Dan di sebelah atas sini, kita boleh pilih. Kalau kata tuan-tuan dan puan ada banyak account, boleh pilih mana account yang tuan-tuan dan puan nak gunakan. Sebagai contoh, saya nak gunakan account yang ni. Okay, so bila kita buka account ni, so ini adalah bagaimana bila kita masuk dekat dalam kita punya nama dia, TikTok Ads Manager ataupun Meta Ads Manager. Jadi bila kita dah masuk di dalam Meta Ad Manager ni, pertama sekali apa kita kena buat adalah pastikan tuan-tuan dan puan ada page dahulu ya. Sebab bila kita nak buat iklan dekat dalam Facebook ni, kita wajib ada page sebelum kita nak run iklan tu. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan dah buat page masing-masing. Bila dah buat page tu, maka kita bolehlah pergi di bahagian campaign ini. Tuan-tuan dan puan pilih di bahagian create. Dan di bahagian create ni ada banyak ya, objektif iklan yang mana dia ada awareness, traffic, engagement, leads, ad promotion dan sale. Saya terangkan secara ringkas apa fungsi bagi setiap kempen ini. Awareness ni adalah lebih kepada kalau kata tuan-tuan dan puan nak bakar duit, nak bagi kepada awareness kepada orang dekat dalam Facebook, dekat dalam Meta, dekat dalam thread kan. Jadi kita boleh buat awareness. Tapi untuk kita yang ada bajet yang sedikit ni ataupun bajet yang sangat-sangat minimal ni, maka saya boleh cadangkan tuan-tuan dan puan boleh gunakan traffic ataupun engagement untuk permulaan lah. Tapi nanti kalau yang sebaik-baiknya kita akan pakai sales. Tapi sales ni disebabkan dia memerlukan technical untuk kita set up, maka saya akan buat video lagi satu yang lebih technical. Jadi untuk kali ni saya akan fokus kepada traffic lah. Jadi pergi kepada bahagian traffic ni, tekan traffic, kemudian tekan continue. Kemudian di bahagian ini tuan-tuan dan puan ambil manual traffic campaign. Kemudian tekan continue. Kemudian bila dah masuk di bahagian continue ni, dia adalah nama campaign. Tuan-tuan boleh masukkan nama campaign tuan-tuan dan puan. Contohnya kita nak buat iklan untuk lead generation, lead gen untuk e-book kan. So maksudnya di sini kita nak buat iklan trafik untuk orang pergi ke dalam kita punya website yang BCL tu. Sebagai contoh, katakan kita nak buat orang pergi ke dalam website yang kita dah buat. Bukan website, apa kita panggil sebalik magnet kan. Contohnya macam ini adalah e-book. Katakan okey, katakan jap. Okay. Kan sebelum ini dalam sesi yang lepas tuan-tuan dan puan dah buat lead magnet masing-masing kan. Katakan kita nak buat iklan untuk orang pergi kepada lead magnet tu lah. Sebagai contoh kita pergi di bahagian form lead management, di bahagian lead form ni, katakan kita nak buat traffic, kita nak bagi orang pergi ke dalam website ni. Jadi kat sini lah, maknanya kita nak bawa traffic pergi ke dalam website yang kita nak tarik lead ni lah. Jadi pertama sekali kita pergi balik di bahagian ni, letakkan nama. Nama ni kita je nampak, orang lain tak nampak. Jadi letaklah nama-nama yang sesuai supaya nanti kita nak monitoring senang. Jadi di sini letakkan nama, lepas tu di bahagian campaign detail ni tak perlu buat apa-apa. Kemudian di bahagian budget ni tuan-tuan dan puan buat add set budget. Okay, kemudian scroll ke bawah. Dekat sini share some of your budget with other ads ni tak perlu. Kemudian special ad category pun tak perlu, tekan saja next. Okay, kemudian bila tekan next, tuan-tuan dan puan akan masuk di bahagian conversion. Di bahagian conversion ni tuan-tuan dan puan ambil traffic. Bila kita ambil traffic, kita pilih kat traffic kat situ. Lepas tu kita scroll ke bahagian bawah sikit, scroll sampailah kita jumpa
bahagian di mana kita nak letakkan kita punya website tu lah. Jadi dekat sini kita tengok dulu di bahagian website kat sini, so pilih website kat situ, nampak send your traffic, send traffic to your website. Kita nak sign ke website ni lah. Okay, kat situ kita ambil tekan traffic, kemudian kita ambil maximum your number. Okay, kita ambil je lah yang ni, maximize your number of landing page view. Maknanya kita nak tarik orang untuk pergi ke dalam kita punya landing page sebanyak mungkin. Kemudian cost per result ni kosongkan. Lepas tu attribution model ni biarkan standard. Lepas tu di bahagian dynamic creative ni, tuan-tuan dan puan tak perlu lagi pilih apa-apa. Di bahagian budget and schedule ni, tuan-tuan buat minimum, katakan RM10 dahulu untuk permulaan. Dan kita nak monitor dalam tempoh 3 ke 4 hari ni. Lepas tu di bahagian start date dan juga end date ni adalah tarikh di mana kita mula dan akhirkan kempen. Dan untuk tutorial ni, kita tak perlu nak buat start dan end, sebabnya nanti kita akan monitor secara manual. Kalau ad ni tak bagus, kita akan offkan secara manual mengikut kepada tetapan kita lah. Jadi biarkan tidak ada end, dia start je kat situ. Okay, kemudian di bahagian budget schedule ni pun tak perlu. Dan di bahagian audience control, tuan-tuan dan puan-puan tengok di bahagian ni tidak ada apa-apa yang perlu nak kita ubah. Cuma kalau terkata tuan-tuan dan puan-puan tekan set audio control for campaign ni dia akan keluar macam ni lah. Tapi di sini kita biarkan saja by default setting. Kemudian di bahagian location, tuan-tuan pilih location masing-masing. Kalau kata target di Malaysia, biarkan Malaysia. Ataupun kalau kata target di kawasan tertentu. Sebagai contoh, kita nak target, kita kata UIA Gombak kan. Contoh. So dekat sini dia ada UIA Gombak. Tekan, pilih saya UIA Gombak ni, tekan dekat sini. Dan nanti dia akan pinkan location berapa kilometer daripada tempat yang kita dah letakkan tu lah. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan target untuk orang yang berada di sekitar tuan-tuan dan puan-puan, letaklah contohnya 5 miles, pinkan location kita. Kemudian nanti iklan itu akan nampak di kawasan yang berhampiran yang kita dah pin lah. Dan di sebelah kanan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak estimated audience size 3.8 hingga 4.5 juta kan. Kemudian di bahagian age ni, tuan-tuan boleh setkan umur. Umur, katakan nak start daripada umur berapa. Biasanya saya target umur 25 ke atas lah. Kerana 25 ke atas ni majoritinya sudah ada, kita kata, financial yang bagus. Untuk umur yang maksimum ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak umur 45 lah. Sebab atas 45 dia orang jarang nak dapatkan panduan. Cuma sedikit peringatan di sini, ada kadang-kadang bila kita pergi ke age ni kan, dia hanya ada age yang awal-awal ni. Dia tak boleh nak set yang 45 ni. Dia by default dia akan jadi 60 lebih. Jadi tuan-tuan pilih saja age yang awal-awal ni, yang belakangan ni kalau tak ada tak apa, tidak jadi masalah. Kemudian gender ni kita boleh pilih ya. Gender, lelaki ke perempuan kan. Dan sekiranya panduan ataupun ibu tuan-tuan perempuan tu fokus kepada wanita, pilih wanita. Kalau lelaki, pilih lelaki. Jika tidak ada gender, iaitu semua sesuai, ambil saja all. Kemudian kita pergi di bahagian ads transparency ni, yang ini tak perlu ada apa-apa, biarkan dulu. Kemudian di bahagian placement ini pun tak perlu buat apa-apa lagi. Di bahagian ni kan, WhatsApp ini tak perlu lagi. Dan di bahagian add account status ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini pun tidak ada apa-apa yang perlu kita adjust. Kita teruskan untuk bahagian seterusnya, iaitu tekan next. Dekat bahagian next ni, kita akan nampak nama dia, tempat kita kata kreatif kita lah, iaitu tempat untuk kita nak letakkan gambar dan sebagainya lah. Dan dekat bahagian identity, pilihkan tuan-tuan dan puan-puan punya page yang telah dibuat sebelum ini. Sebagai contoh, saya ambil page saya kat situ. Kemudian kalau ada track dan juga ada nombor WhatsApp, boleh masukkan kat sini. Kalau tak ada, tak apa, biarkan kosong. Kemudian di bahagian app setup ni, tuan-tuan dan puan-puan ambil saja manual upload. Kemudian dekat bawah ni dia kata single or video. Maksudnya kita boleh ambil gambar tu, sama ada gambar dalam bentuk satu gambar saja ataupun kita ambil satu video sahaja. Kita boleh pilih begitu. Kemudian di bahagian so kat sini kita pilih kan. So kat sini kita pilih, so tak perlu so pilih saja apa yang saya letakkan kat sini. Dan di bahagian format ni dia ada pilih lah, single ni adalah satu video atau satu gambar. Carousel ni dia ada banyak-banyak.
Jadi terpulang pada tuan-tuan perempuan. Dia dah bagi kat belah kanan ni sebagai contoh. Saya biasa akan ambil single or image lah. Okay, ambil kat situ. Lepas tu dekat bawah tu dia tulis multi advertiser ad. Your ads can appear with other in same unit to help promote discovery. Okay, yang ini saya rasa ini tak perlu nak on kan. Tak perlukan nak on. Biarkan saja. So ambil single image atau video. Multi advertiser ads ni you can appear with other in the same. Yang ni nak on boleh, tak on pun boleh. Macam saya on je lah ya. Kita on je dulu, nanti kita tengok setup sampai ni. Kemudian dekat bahagian website ni, tuan-tuan masukkan website tadi ya. Masukkan website ni, copy dan pastekan website dia lah. Dan dekat bahagian ini dia akan review website tu. Dia nak tengok okey ke tak kan. So kalau kita tekan ni, dia pergi ke website betul lah tu. Kemudian di bahagian ni display link ni tak ada apa. Ni sekadar orang nak nampak je. Jadi saya tulis je lah. Okay. Ni sekadar kat dalam iklan orang nampak itu adalah link apa. Tu sahaja. Jadi tak perlu nak kita kata misiniaga.com lah. So dia display link ni maknanya link yang display dekat dalam iklan lah. So boleh masukkan jika perlukan. Jadi dekat sini misiniaga website. Okay. Untuk browse add-on ni tuan-tuan ambil note ya. Sebab kita tak nak tambah apa-apa. Kita nak nanti orang tekan pergi kat website. Kalau tuan-tuan tekan browse note ni, dia akan pergi ke action yang di bawah ni lah. Kemudian dekat by setup kreatif ni, tekan setup kreatif, kita ambil video atau image. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan. Kalau nak run video, ambil video. Nak run gambar, ambil gambar. Contohnya saya nak ambil video. Dekat dalam ni tuan-tuan perempuan tekan saja kreatif setup ni, tekan saja next. Kemudian dekat bahagian sini kita boleh upload video ataupun kita punya gambar. Contohnya kalau bila kita dah upload dalam ni, gambar semua akan ada dalam ni. Contohnya saya ambil video yang saya dah upload ni. Dan dekat sini kita boleh pilih sehingga 10 gambar dan juga video. Dia akan rotate nanti. So saya ambil satu je. Saya ni boleh pilih lah video-video lain macam ni kan. Saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni. Nampak tak? Jadi dia akan masukkan video-video kita kat bawah ni up to 10 lah. Gambar pun boleh juga. Tapi yang ni sebab kita ambil video, jadi dia akan pilih video sajalah. Kemudian tekan next. Kemudian di sini adalah kita punya primary text ni adalah kita punya ayat iklan kita. Ayat iklan ni tuan-tuan dan puan-puan kan sebelum ni kita dah belajar kan cara macam mana buat copywriting tu. Boleh masuk ke copywriting tu. Ataupun kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak mudah, boleh pergi dekat kita punya website ni, pergi kat sini. Kemudian pergi dekat ChatGPT. Kemudian di sini biasanya saya akan buat ringkas. Contohnya kan dekat sini kita akan minta ChatGPT buatkan ayat copywriting yang simple lah untuk orang baca. Bila baca dia akan bagi dia punya kita kata detail dia. So kat sini so biasa aku buat macam ni lah. So so tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan copywriting ni. Nak kau buatkan copywriting di Facebook. Okay. Objektif dia adalah untuk dapatkan lead magnet. Ni contoh kan, kita nak buat lead magnet kan. Nampak tak ni? So kita dah dapat copywriting ni. So kita copy je. Kemudian pergi dekat bahagian ni. Kita ambil primary tag, copy, paste. Lepas tu dekat bahagian link ni, kita masukkan link kita ni. Masukkan juga kat sini, tak ada masalah. So kat sini. Kemudian headline ni, tadi dia dah bagi headline ni. Ni headline dia lah. Okay. Ni headline dia. Description ni dia hanya tambahan. So kalau tak
tambah pun tak apa. Ataupun kalau nak ambil description juga, tuan-tuan ambil dekat sini. Okay, tak payah kot, tak payah. Kemudian call to action tuan-tuan pilih dekat sini apa? Dia pilih apa? See detail. Kita ambil get access lah ya. Kemudian next. So dekat sini yang ni dia akan auto je. So biarkan tekan je done. Nampak tak? Okay, ini kita boleh nampak lah. Ini adalah dia punya review dia. Copywriting dan juga video kat sini. Nampak tak? Okay. Kemudian bila dah selesai, kita tekanlah publish. Bila kita tekan publish, iklan ini akan direview dalam tempoh 1 ke 2 jam. Ataupun kadang-kadang 1 ke 2 hari. Tengok kepada bagaimana Facebook punya inilah review. Biasanya tak lama. Biasanya sekejap saja, lepas tu dah selesai. So nanti bila dah selesai, kita boleh pantaulah iklan kita. Untuk pantau iklan nanti saya akan buat lagi satu video lain. Yang ini sekadar ringkasan macam mana yang kita buat dalam kelas tu, tapi saya buatkan sekali lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak prosesnya. Jadi itu saja untuk kali ini.